Nabi tengah semayang di depan Kaabah Saudara Sayyidina Muhammad, mereka bawa mai setimba perut unta tuang atas kepala Rasulullah Saudara Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan bayangkan, kita mungkin tak terbayang perut unta, perut lembu bayang no? Perut lembu pergi buang atas kepala kita Saudara Sayyidina Muhammad. Nabi tak kambuh, mailah anaknya Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anha ke ambil buang-buang, barulah Nabi kita panggung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas buat macam-macam sebab Nabi tidak ada pembina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga kan Nabi kita SAW tengah-tengah semayang, ada satu kawan lajak daripada jauh main sepak kepala Nabi tengah semayang. Cuba bayang tengok, kalau orang main gusti tak ada masalah, ni tengah sujud main sepak kepala Rasul, macam mana apa yang Nabi kita rasa macam mana, tak tahu nak apa, sakitnya kepala Nabi SAW. Cuba kita bayang, kita buat baju teluk belanga Rasul Muhammad, belah saya kata baju Fatihah, belah kami dulu, belah Balin baju Fatihah, baju teluk belanga, kita akan panggil baju kurung Saudara Sayyidina Muhammad, tetap ikut Islam. Tuan-tuan tahu tak pasal apa baju kita poket 3? Poket 3 sebab Islam, iman dan ihsan. Allahumma salli ala sayyidina. Buat baju pun iman, Islam, ihsan. Pasal apa kancing baju tu 5? Pasal nak baju Melayu kancing dia 5. Pasal rukun Islam 5 perkara. Allahumma salli ala sayyidina. Siapa buat baju Melayu pun 4, satu tak betul baju Melayu, tu baju apa tak tahu. Kalau baju Melayu 5 butang Saudara Sayyidina Muhammad. Dulu kalau masuk sekolah agama, orang tanya nak makan apa, kalau pergi pondok orang tanya nak kerja apa. Lah ni Saudara sama yang peliknya, sebab hari ni yang tak ada kerja bukan ngaji pondok, hak masuk universiti, tak keluar universiti, tak ada kerja. Nampak tak? Lah tak terlihat. Makna apa? Sekarang zaman Islam akan menang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Bismillahirabbil azim wal rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallas hilati adrikni. Hazbul Fadilah, Tuan Musi Majlis, perangkat Musi Surau Al-Ikhwan, Ustaz Ikmal dan seluruh kuasa Surau Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini adalah sama-sama kita merafakkan atau mengangkat rasa syukur kita yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah memilih kita dan telah menghadirkan kita semua ke satu majlis yang mulianya ialah ia memudahkan kita semua untuk masuk ke syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana-mana orang yang Tuhan nak bagi mudah masuk syurga, maka Allah mudahkan dia untuk hadir ke majlis-majlis ilmu. Mana-mana orang yang Tuhan nak susahkan dia masuk syurga, maka Allah bagi dia susah nak hadir majlis-majlis ilmu. Jadi kita syukur kerana hari ini Allah telah mudahkan kita untuk kita main mengaji, kita hadir ke kuliah duha pada pagi ini. Alhamdulillah. Berpandukan sebuah hadis Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut mana-mana orang yang menjalani mana-mana jalan, tujuannya ialah untuk menuntut ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya untuk masuk ke syurga. Alhamdulillah. Pada hari ini saya ingin mengajak diri saya sendiri untuk bersama-sama kita mempelajari dan mengajak tuan-tuan sekalian untuk mendiskusikan satu hadis Nabi SAW. Ya, Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bada al-islamu ghariban fasayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah bermula Islam itu dalam keadaan pelik, fasayaudu ghariban, dan dia akan kembali pelik. Maka beruntunglah kepada orang-orang yang pelik-pelik. Jadi itu hadis yang Nabi sebut 1400 tahun dulu. Islam ni itu agama yang kita anuti sekarang, alhamdulillah, dulu bermula dalam keadaan pelik. Pelik di mata orang, ataupun orang panggil asing. Orang yang mai ke negara kita, dia bukan orang sini, dia panggil orang asing, ataupun orang panggil pendatang asing, yang disebut juga dengan orang dagang. Jadi orang-orang yang datang berdagang, mereka pedagang, mereka bukan orang sini, mereka datang daripada negeri mereka mai ke negeri kita, ke negara kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang asing ni bila dia mai ke suatu tempat, dia akan rasa pelik tengok orang setempat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dia bukan orang setempat. Dan kita pun tengok dia, kita kata ni siapa? Kita pun tengok dia pelik. Ni Nepal ke, ni Cina apa ni? Kita pelik. Jadi sebenarnya itulah yang dimaknakan dengan bada al-islamu ghariban. Islam itu bermula dalam keadaan dagang, pelik, asing, orang tak tahu, orang tak kenal. Nabi kita SAW ialah Rasul yang diutuskan untuk membawa agama ini. Islam yang main ke tengah-tengah masyarakat pada ketika itu, ke tengah-tengah masyarakat jahiliyah, begitu pelik sekali.
Yang pertama sekali peliknya sebab yang bawa manusia kepada mengimani kepada Tuhan yang esa. Sedangkan pada ketika itu orang kafir jahiliah, mereka menyembah 300 lebih Tuhan. Nabi kita SAW nak ajak bertuhan kepada satu Tuhan saja, iaitu Tuhan yang esa, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu mula-mula pelik. Jadi mula-mula pelik ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka yang pertama sekali orang mula-mula mengejek. Orang mengejek Rasulullah. Sebab Nabi bawa sesuatu yang pelik. Pelik suruh hang Tuhan. Pelik suruh hang Muhammad. Agama hang ajak kepada satu Tuhan. Tak pernah dengar lagi ada satu Tuhan. Tuhan ni 300 lebih ni. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka pertama-tama diejek. Lepas tu subhanallah macam-macam dikata. Nabi dikata gila. Mana ada Tuhan satu, Tuhan 300 lebih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu pelik. Tapi Nabi kita SAW terus menjalankan ajakan dakwahnya kepada mengesahkan Tuhan yang esa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Nabi istiqamah, Nabi tetap menyeru Tuhan yang esa. Rupa-rupanya di sana ada orang yang mau terima. Orang yang mau terima ni ialah orang-orang pilihan. Macam kita semua ialah dipilih oleh Allah untuk mai pada pagi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selalu keluar duha duk buat dah Ustaz sini. Kadang-kadang ramai dah Ustaz. Seperti dikata lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya bukan semua orang mau mai, boleh mai, tapi yang Allah pilih saja yang boleh sampai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Allah tak pilih, tak mampu nak pijak tangga tu pun tak sampai mai. Ni Tuhan pilih yang boleh sampai. Alhamdulillah. Rupa-rupanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila Nabi ajak, ada orang mau dengar dan ada orang mau terima. Bahkan bukan sekat terima, masuk langsung kepada Islam, peluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada seorang terima yang pertama-tama ialah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, isteri dia, yang tidur sebantai, yang tidur satu selimut, duduk sebilik, rakan perkongsian hidup. Itulah yang pertama terima. Yang pertama-tama terima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kalau orang rumah sesuai yang kita, sesuai lah. Tapi kalau dalam rumah dia pelawat, dia lawan kita, dia pegang kita, habis dah. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang rumah penting. Ada satu orang kawan saya tu, saya tak pasti dia hari ni dia ada ataupun tak ada dah. Tapi dalam 10 tahun dulu saya jumpa dia, salam-salam, dia kata, Ustaz, saya lah ni duduk seorang. Saya kata, bini pergi mana? Dia kata, tak ada dah Ustaz, meninggal dah. Berapa lama dah? 5-6 tahun dah Ustaz. Awak yang tak kahwin? Soalan saya. Dia kata, bukan tak mau kahwin Ustaz, takut jumpa, takut dapat yang tak sesuai. Sampai dia tak kahwin 6 tahun dah, bini dia mati. Dia risau, takut jumpa yang tak sesuai. Sesuai pada dia macam ni. Dia cerita, isteri saya meninggal Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Dia, bini dia ni mana-mana pun sekali. Kuliah di mana-mana pun dia ada orang. Kuliah siang ke, kuliah malam ke, tak pegang. Memang lepas ni betul-betul merpati dua sejoli. Tu ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi tak pernah pegang kuliah sana sini. Cerita dia malam tu kuliah maghrib, habis kuliah bayang isyak. Lepas tu nak balik rumah, isteri dia kata, abang kita berhenti kut jalan makan-makan macam biasa. Mereka pun tak pernah makan di rumah dah malam.
Nak makan, kalau nak rasa nak makan, makan ke kedai lah. Hari itu lepas makan balik. Sampai di rumah, nak masuk dalam rumah, bini jatuh. Isteri dia jatuh. Bila isteri dia jatuh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pun nak masuk dalam kereta. Tapi tengok isteri dia dah memandang. Akhirnya masuk dalam rumah dan sempat dia ngajak muncak, bini dia meninggalkan dia. Jadi sebenarnya dia kata nak cari macam tu susah, Ustaz. Takut pilih tapi tak mau jadi macam hari tu. Dia nak mengaji lah. Dia takut dia salah pilih hak tak mau pergi mengaji. Hak tak suka pergi kuliah. 6 tahun tak kahwin. Sebab susah nak cari yang sepadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah insan pilihan yang Tuhan pilih terbaik buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab isterinya lah yang pertama-tama masuk Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian masuk pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni dia luar biasa masuk Islam dia. Sayyidina Abu Bakar sallallahu Sayyidina Muhammad, bila Nabi menawarkan, Abu Bakar, aku ni Muhammad Rasulullah, kamu terima tak aku sebagai Rasulullah? Allah tu Tuhan, Muhammad ini Rasulullah. Langsung Sayyidina Abu Bakar suar tangan. Tak fikir dah. Suar tangan macam orang kempen, kita beli barang-barang, orang kempen kita kata saya beli. Tak fikir dah. Sayyidina Abu Bakar ni tak fikir. Orang lain nak masuk Islam, semua fikir. Hang percaya tak kata Rasulullah, aku ni Muhammad Rasulullah, agama ni Islam, Tuhan dia Allah, naklah masuk Islam. Setiap orang akan fikir dulu, apa hujah hang, apa bukti hang, hang nak kata apa lagi agama hang, nak dengar penerangan dulu soalan Sayyidina Muhammad. Atau paling kurang dia fikir 2-3 minit. Tapi Abu Bakar tak fikir, langsung suar tangan masuk Islam. Pasal apa? Sebab Sayyidina Abu Bakar sejak daripada budak dah tengok Nabi pelik. Tengok Nabi dah luar biasa sejak daripada budak lagi. Pada budak Nabi dah digelar dengan Al-Amin. Akhlak Nabi itu disanjung dan diangkat oleh masyarakat jahiliah begitu mulia sekali. Sampai Nabi dipanggil dengan Al-Amin. Sallallahu Alaihi Muhammad. Dan Abu Bakar ni subhanallah, dia bukan sakat dia bergaul dengan Nabi, kawan dengan Nabi. Nabi tua daripada 3 tahun ya. Dia perakan sebaya, rakan sepermainan. Main sekali tapi tengok kawan dia ni, aku tengok kawan aku ni. Baik yang luar biasa. Kalau Nabi kita berjalan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada awan yang payung. Tengok awan, kawan aku ni siapa? Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang dia tengok, dia kata mesti Muhammad ni bukan sebarang. Jadi dia tunggu masa dia. Sampailah masa Nabi memperkenalkan Islam kepada dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memperkenalkan Islam ni agamanya, Tuhannya ialah Allah, Tuhan yang Esa, dan Nabi sendirilah Rasulullah. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar tak fikir panjang, dia kata ni masa dia, ini masa dia dah, ni aku tunggu selama ni. Itu Sayyidina Abu Bakar. Maka kuatlah Nabi dengan seorang perempuan, isterinya, dan seorang sahabat kawannya, laki-laki. Lepas tu pula ada ramai-ramai orang tu, satu orang budak namanya Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ni tak pada dengan budak tapi cerdik. Budak tak dewasa lagi, remaja pun tak lagi, dia yang pertama masuk Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Nabi dah ada wakil daripada semua lapisan masyarakat. Ada perempuan, ada laki-laki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan ada budak. Jadi akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Khadijah ni pula, dia bukan masuk Islam, dia seorang-seorang Islam, dia kongsi pula, dia ada kawan-kawan lagi. Akhirnya tambah lagi kawan-kawan dia yang masuk Islam di kalangan perempuan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia lelaki yang berpengaruh
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ialah orang berniaga, businessman. Dia orang kaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada 8 pintu kedai, 8 syarikat, semua dia pengurusi. Ada lagi di kalangan orang yang masuk Islam, di kalangan kawan-kawannya, tambah lagi. Sayyidina Ali karamallahu wajah, budak, walaupun budak dia ada kawan-kawan, rakan sepermainan dengan dia. Ada lagi masuk Islam. Akhirnya masuk sampai setiap rumah mesti ada dah yang masuk Islam. Ketika tu hak ngejek tadi dah rasa seriau. Kita tambah ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ingat ke lawah dia tak laku sebab dia bercanggah dengan arus perdana. Arus perdana sembah 300 lebih Tuhan. Ingat ke masalah Sayyidina Muhammad, hak dia ajak tu orang tak minat. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hebatnya akhlak baginda. Orang baik takkan nak ajak hak tak baik. Semua orang mengaku kata Nabi kita SAW ialah orang baik, takkan nak ajak pada tak baik. Makanya semua orang baik-baik terima Rasulullah. Cuma yang tak baik yang tak terima Rasulullah. Kalau jenis baik, terima. Tuan-tuan, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang yang pelik, orang yang asing, dakwah yang dagang ini dah orang terima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah orang terima sampai ke peringkat Sayyidina Khalid Al-Walid. Rasa cuak. Dia kata, hai aku ni kalau aku tengok hal keadaan Muhammad duk ajak orang masuk Islam ni, lama-lama aku pergi Islam juga. Dia risau. Sayyidina Khalid Al-Walid waktu tu dia risau. Jadi bila risau ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi yang hebat. Nabi hebat sebab Nabi baca Quran. Bacaan Quran ni, Allah, kita dengar Imam Sudais baca pun kita tak nak cerita dah. Saya pernah di Mekah tahun 1992. Pergi haji di Mekah. Ketika tu satu orang qori Masjidil Haram yang saya sangat minat, Sidi Ali Jabir. Amboi saya minat sungguh Ali Jabir. Dia tua lah, tapi bacaan Qurannya sedap. Saya teringat pengalaman sekali semayang di Masjidil Haram. Saya ingat malam tu maghrib saya semayang atas sutuh musim haji ketika tu masalah Sayyidina Muhammad. Imam Ali Jabir jadi imam. Sedapnya tuan-tuan dan abang. Bismillahirrahmanirrahim. Nak abang sedap ni, bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya teringat rakaat kedua, rakaat ketiga, bila naik daripada tahiyat tu nak qiyam tu, saya tahu, tuan-tuan tahu saya baca apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Baca tahiyat dan qiyam. Memang asyik masyuk semua. Aku ni qiyam ni, setiap balik baca Fatihah. Sagi turun tahiyat, saya baca Fatihah pula. Nak abang kata sedap sungguh sampai kita tak tahu nak cerita otak kita. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, Nabi kita baca Al-Quran, hatu yang membuka hati orang dengar. Tak kurang yang dengar menangis sebab jatuh hati. Nabi kita baca Quran, kita bayang tengok. Ismail Hashim dulu baca Quran, kata Allah. Ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga kan bila baca Al-Quran dia di malam hari masalah Sayyidina Muhammad, pemimpin bin Quraisy dengar duduk sebelah. Sedap Muhammad baca ni. Lepas tu pula bila kawan tu nak balik, main pula pemimpin Quraisy hak lain lah pergi dengar juga. Ni hak lawan ni, hak lawan Rasulullah, pakat nak pergi dengar Nabi baca sedap. Cumanya yang lepas tak mahu terima masa apa? Segi bacaan Quran tak ada challenge dah. Sedap bahasanya. Bahasa orang siapa tak boleh reka bahasa bacaan Quran. Habis baca pula sedap.
Cuma tak mahu terima sebab mereka kata kalau kita terima, hilang kita punya kedudukan, hilang kita punya pengaruh. Ni bacaan mereka. Mereka nak jadi pemimpin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka ingat terima Islam, hilanglah pengaruh. Sebenarnya terima Islam lah yang mengekalkan pengaruh. Cuba tengok Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Khalid Al-Walid. Bila dalam jahiliah hari itu pemimpin, masuk Islam, duduk di atas sekali juga. Tu Nabi kata khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang terbaik zaman jahiliah, terbaik juga di zaman Islamnya pun. Jadi akhirnya mereka tak mahu terima Islam Sayyidina Muhammad sebab mereka takut mereka jadi ketua nanti tak jadi ketua lah. Tuan-tuan, mailah ancaman yang seterusnya, iaitu Muhammad ini mesti ditentang. Hari itu ejek je, hari ini kita kena lawan. Kalau tak lawan, lama-lama habis orang Mekah masuk Islam, tinggal kita ya sembah berhala. Tuan-tuan, maka mulalah orang asing dagang ini ditentang. Nabi tengah semayang di depan Kaabah, ada Sayyidina Muhammad, mereka bawa mai setimba perut unta tuang atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan bayangkan, kita mungkin tak terbayang perut unta, perut lembu bayang no? Perut lembu dibuang atas kepala kita sallallahu alaihi Muhammad. Nabi tak panggung. Mailah anaknya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha ambil buang-buang, barulah Nabi kita panggung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas buat macam-macam sebab Nabi tidak ada pembela. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tengah-tengah sembahyang, ada satu kawan lajak daripada jauh main sepak kepala Nabi tengah sembahyang. Cuba bayang tengok. Kalau orang main gusti tak ada masalah, ni tengah sujud main sepak kepala Rasul, macam mana apa yang Nabi kita rasa? Rasa macam mana? Tak tahu nak apa, sakitnya kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita bayang. Ada sekali itu lepas katok Rasulullah. Tiba-tiba pada ketika itu ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung meluru Nabi, peluk Nabi jangan sampai dipukul. Dia pula yang kena pukul sallallahu alaihi Muhammad. Dia hak kena pukul itu sallallahu alaihi Muhammad sampai muka Sayyidina Abu Bakar tu tak ada, yang ada darah ya. Nampak sikit hidung. Itulah agama kita pada awal-awal dulu. Akhirnya subhanallah, Rasulullah diperlakukan macam-macam. Allahumma salli ala Muhammad. Ia masuk Islam dibuat macam-macam. Jujur satu ya, jangan siapa-siapa berani masuk Islam. Yang antaranya ialah keluarga Yasir. Allahumma salli ala Muhammad. Keluarga Yasir. Keluarga Yasir ni ayahnya Allahumma salli ala Muhammad. Isterinya bernama Sumayyah. Ayahnya suaminya bernama Yasir, anaknya bernama Ammar bin Yasir. Keluarga ni keluarga kelas rendah. Allahumma salli ala Muhammad. Bila masuk Islam ditangkap keluarga ni. Allahumma salli ala Muhammad. Satu lepas minta, hang keluar daripada agama Muhammad. Hang keluar daripada agama Muhammad. Tapi mereka istiqamah. Kalau hang tak mau keluar, hang tunggu kami buat apa kan? Kata Ammar, buatlah apa nak buat. Ammar ditangkap, Sayyidina Muhammad ditangkap, diikat tengah-tengah padang pasir. Isterinya diikat tengah-tengah padang pasir. Ammar diikat di tengah-tengah padang pasir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila diikat tengah-tengah padang pasir, berhari-hari tak mau keluar lagi. Tak. Masuk hari yang berikut tak mau keluar lagi. Tak. Makan tak bagi, air tak bagi minum, tahan, nak bagi keluar ya. Tak. Allahumma salli ala. Oh, tak mau keluar, hang tengok kita nak buat apa kat bini hang. Akhirnya subhanallah, Sumayyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sumayyah ni subhanallah, hang tengok apa kami nak buat kat bini hang.
Dia selak kain Sumayyah, dibuat emai, didatangkan dengan sebilah tombak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tombak ni diletakkan di kepala dia. Hang tengok ni Yasir ni. Hang nak keluar dari Islam ataupun tak? Tak. Allahumma salli ala Sumayyah, hang nak keluar ataupun tak? Tidak. Tidak, hang tunggu. Maka masuklah mata lembing dalam kemaluan dia. Maka syahid pertama dari Islam ialah orang perempuan. Walaupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun dalam sejarah perjalanan ni yang banyak gugur sebagai syuhada orang lelaki-lelaki, tapi syuhada pertama orang perempuan. Tu hebat orang perempuan. Subhanallah, masalah sihat. Keluar tak sama sekali. Hang tengoklah apa kami buat kat bini. Hang nak keluar ataupun tak? Tidak. Akhirnya subhanallah, hang tengok pula kami nak buat apakah hang. Maka diikat seekor kuda belah, diikat kaki kanan dan talinya diletakkan di hujung nanti kuda, seekor kuda. Kaki belah kiri diikat dan ditarik talinya pada seekor kuda belah kiri. Hang tahu kan apa kami nak buat kan? Hang nak keluar ataupun tak? Ketika Tuhan Sallallahu Alaihi Wasallam direpah kuda ni pada arah berlainan, apa jadi? Terkoyak tubuh Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Ni di awal Islam. Sebelum dibunuh depan Nabi lalu, tapi Nabi kata, Yasir, Ammar, Sumayyah, aku tak ada nak buat apa. Aku tak ada kuasa apa. Hampa istiqamah, hampa tetap ya. Tapi kamu ingat masalah Sayyidina Muhammad, Nabi kata, fa inna maw'idakumul jannah, tempat tinggal kamu ialah syurga. Itu Nabi tanam dalam jiwa para sahabat. Akhirnya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, hak dagang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi hebat sebab seorang pun tak tercabut iman. Walaupun pelbagai lepas buat, tapi tak tercabut iman. Hari ini ni orang tak buat apa pun, keluar Islam habis. Orang tak buat apa pun, tinggal semayang. Orang tak buat apa kat kita pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, no? Tapi tinggal habis agama Allah. Dulu ni macam-macam orang buat, tapi istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina, macam keluarga Yasir ni, mereka syahid di awal Islam. Mereka tak sempat pun melihat Islam bangun akhirnya menjadi kuasa besar dunia. Tak pernah mereka tengok Islam berdiri sebagai negara Islam yang pertama di Madinah pun mereka tak sempat tengok. Mereka syahid di awal-awal Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni Islam pada awal-awal, sehinggalah bertambah dan mereka pun istiqamah Nabi dan juga para sahabat sampai 13 tahun di Mekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata sekarang berpindah. Berpindah ni bukan lari. Berpindah ialah untuk membina bis. Berpindah ialah untuk membina kekuatan. Hampa tunggu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami akan sampai balik. Kami keluar, nanti kami mai balik. Kami balik itu masalah Sayyidina Muhammad, hampa tunggu. Jadi bila mana berpindah ke Madinah Al-Munawwarah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ini ialah satu perjuangan yang lagi hebat. Sebab tinggal rumah. Pi dengan orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pi selai sepinggang. Kalau ibarat kita rumah tinggal kunci pintu, semua tinggal katil, peti, air, mesin basuh, semua tinggal pi. Bila Nabi kita pi hijrah ke Madinah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang Quraisy ni lepas bermaharajalela. Sebab ramai orang Islam dah rumah kosong pakat pi Madinah habis lah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan rumah yang ditinggalkan ada rumah yang ada duit, orang berharta. Maka mereka pecah masuk rumah, mereka ambil barang-barang tu, mereka buat modern negara mereka. Sebab itu bila Nabi SAW duduk di Madinah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad,
Satu rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Waktu itu dia masih belum Islam. Nabi dan para sahabat dengar soalan Sayyidina Muhammad. Mereka dah balik daripada Syam, nak balik ke Mekah. Nabi kata, kita keluar, tahan, kita ambil balik barang kita. Boleh tuan-tuan, orang tu hutang kita soalan Sayyidina Muhammad, tapi tak bayar-bayar. Pergi belakang rumah dia, dia sediakan kain, ambillah kain-kain yang sesuai dengan harga, dengan harga yang dia ambil hutang kita, kita boleh ambil balik. Tu hak kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi SAW nak sekat rombongan ni, nak ambil balik barang Nabi ya. Hampa ambil hari tu ni di Mekah tu. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abu Sufyan dia dengar kata Nabi dah sampai bawa rombongan nak rampas kata rabasan harta dagang mereka. Dia pandai, dia licik, dia lari jalan lain tepi pantai, akhir sampai di Mekah dengan selamat. Dia sampai di Mekah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bagi tahu, akhirnya orang Mekah semangat. Lah ni kita lawan dengan Muhammad, amboi besar sangat dia. Jadi pada akhirnya maka bergeraklah tentera daripada Mekah mai ke Madinah. Sampai di Badar, maka peranglah, namanya perang Badar. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, perang Badar ni perang yang para sahabat tolong dengan seadanya apa yang ada. Allah sallallahu alaihi wasallam, persiapan tak cukup. Persiapan sangat sederhana, tapi Tuhan bagi menang. Tuhan bagi menang sebab mereka kelak dengan hati mereka, hati yang terus mempertahankan agama. Cerita Abu Sufyan lepas dia masuk Islam, kami heran perang dengan tentera Islam ni. Sallallahu alaihi Muhammad belum tersempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tangan seseorang mujahidin tentera Islam belum tersempat pedangnya sampai ke tengkuk, tapi tengkuk dah putih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu mana pedang belum sampai di tangan, waktu nak menentak, tangan Quraisy dah putih. Pasal apa? Sebabnya pedang malaikat mendahului. Sebab pedang malaikat mendahului, putih kepala lurus belum pedang hak tentera Islam sampai. Bila nak tetap, tak nampak, putih kepala lurus. Pelik lah itu. Bila nak tetap tangan, tak sampai, putih tangan dah. Dia bukan magic, tapi malaikat yang tetap dulu. Tentera ini dibantu oleh malaikat. Tapi tentera yang Tuhan nak tolong ni ialah tentera yang mereka sudah menjadi seperti malaikat. Makna mereka betul-betul tentera yang patuh taat pada Tuhan. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu disebut dalam sejarah Sayyidina Muhammad, inna dhunuba jayshihi akhwafu alaihi min aduwi. Dalam sejarah sebut Sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar ni, dosa tenteranya lebih dia takut daripada musuhnya. Dosa tenteranya lebih dia takut daripada musuhnya. Maknanya dosalah yang menjadi hijab kita mendapat kemenangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dosalah yang menjadi perisai bila mana kita masuk dalam medan perang. Orang dulu orang perang dia pakai perisai. Belah ni pedang, belah ni perisai. Masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Kadang-kadang perisai ni pun tak boleh nak tepih senjata musuh. Senjata musuh dia tepih dengan taubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Senjata musuh dia tepih dengan taubat. Maka kadang-kadang hak ni tak ada nak tepih. Baik, masalah Sayyidina Muhammad, dia ada situasi-situasi seorang tentera itu kagum melihat Allah selamatkan dia. Contoh waktu mujahidin perang di Afghanistan dulu, jatuh peluru pandu depan kubur mujahidin tapi tak meletup. Lepas dah bertakbir. Pasal apa? Sebab pakat seronok dah, syurga dah kita semua. Boleh bayang. Bila nampak peluru pandu main tu, pakat takbir, Allahu Akbar. Sebab nampak syurga dah.
Bila terkecai mereka tu berhenti, roh mereka langsung sampai ke syurga. Mana seronoknya nak masuk syurga. Nak pergi perang ni pekat duk lah. Haklah sampai syurga ni. Hang doa kat aku sama. Hang doa kat aku. Pekat teringin masuk syurga mati syahid. Bila jatuh dah belum pandu tu, depa bertakbir sebelum jatuh tu, jatuh tak meletup. Allahumma salli ala sayyidina. Pasal apa tak meletup? Sebab mereka banyak bertaubat. Bertaubat itu menjadi senjata dalam perang. Lepas tu kita nak keluar rumah, banyak-banyak astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Musibah tak kena, insya-Allah. Orang yang Tuhan timpakan musibah sebab dia lupa pada Allah. Setiap kali bila kita ingat pada Allah, kita tak jadi, insya-Allah. Bila hanya-hanya tu baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un alim, 41 kali, insya-Allah selamat. Lepas subuh, amalkan baca 41 kali bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un alim, insya-Allah selamat. Salah senama. Tapi ada hari terlupa baca. Tu baca tu nak jumpa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, inilah di awal-awal Islam. Akhirnya perang Badar menang, perang Uhud kalah, main perang Ahzab menang lagi, subhanallah. Lepas tu main pembukaan Mekah, mereka tak lawan, habis Mekah pun jadi negeri Islam sampai hari ini. Maka Islam pun bergerak sampai menjadi kuasa besar dunia, memerintah dunia ni. Hampir di seluruh alam ni semua orang tiru Islam sebab Islam jadi tuan pada dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang Islam ialah orang yang mula-mula pakai baju labuh. Maka bangsa dalam dunia tiru Islam. Islam masuk ke benua India. Orang India pun buat baju macam orang Islam. Buat baju labuh macam orang Islam. Cina buat baju berkupiah atas kepala macam orang Islam. Nampak tak? Bayang yang ahlui ada kepiah atas kepala sutet kan, macam perehan tu, tiru orang Islam. Kita orang Melayu tiru juga jubah orang Arab, tapi kita kerat. Kita buat baju teluk belanga. Salah Muhammad. Belah saya kata baju Fatihah. Belah kami dulu, belah Balin baju Fatihah. Baju teluk belanga, kita akan panggil baju kurung. Salah Sayyidina Muhammad. Tetap ikut Islam. Tuan-tuan tahu tak pasal apa baju kita poket 3? Poket 3 sebab Islam, iman dan ihsan. Allahumma salli ala sayyidina. Buat baju pun iman, Islam, ihsan. Pasal apa kancing baju tu 5? Perasan nak baju Melayu kancing dia 5? Pasal rukun Islam 5 perkara. Allahumma salli ala sayyidina. Siapa buat baju Melayu berempat, satu tak betul baju Melayu, tu baju apa tak tahu. Kalau baju Melayu 5 butang, salah Sayyidina Muhammad. Kalau tak mau 5, but 3 Islam, iman, ihsan, salah Sayyidina Muhammad. Moga satu alam ni bangsa-bangsa bertamadun tiru Islam. Hari ini Islam pula pergi tiru orang lain. Dulu kita pakai kepiah, lah pula topi apa? Topi kek. Orang belah kami kata topi comok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Topi comok apa kata? Salah Sayyidina Muhammad. Dulu orang pakai ikut kita, lah tiru orang pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis ikut orang. Hak orang buat tu, hak tak elok pun rasa elok. Tempat tank minyak, berminyak kan, dibuh gambar kencing, budak kencing. Salah Sayyidina Muhammad rasa elok sangat dah. Padahal hak orang buat semua atas Islam je elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Islam pun merajai dunia. Sampai orang Melayu salah Sayyidina Muhammad bila main raya bak ketupat. Raya kata bak ketupat tak sah, tak cukup rukun raya. Dia kena buat ketupat. Ketupat bila tengok-tengok salah Sayyidina Muhammad 3 segi. Siapa tak buat 4 segi.
Empat segi ada sebab dia, tiga segi ada sebab dia. Soalan Sayyidina Muhammad. Tiga segi sama juga sebab rukun Islam, iman dan ihsan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dibuat pulut tu Pak, pulut pun putih seperti man hati yang putih. Tuhan ampunkan dosa lepas 30 hari kita berpuasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka setiap umat dia ada amalan dia sesuai dengan bangsanya. Orang Melayu bila main raya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka kita akan bertakbir hari raya dengan nada yang sangat sayu sekali. Kami duduk Mesir macam tak raya, sebab orang Arab takbir cerah-cerah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayu, teriak pun ada, sedih pun ada, seronok pun ada. Kami di Mesir, Sayyidina Sayyidina Muhammad, bila raya, waktu tu tak ada CD, ada kaset. Buat kaset lah radio, pita dicorong mic, lepas tu naik tu asrama takbir, pakai teriak habis. Orang perempuan banyak teriak kali, tengok rumah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang Melayu, walaupun kita lembut, tapi kita tegas. Mempertahankan agama sama macam bangsa lain. Orang Melayu banyak gugur sebagai syuhada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma sejarah tidak merakamkan orang yang lawan Portugis itu syuhada. Orang yang pegang lawan Portugis itu ialah syuhada. Orang yang gugur lawan Siam itu syuhada. Ini sejarah Pulau Pinang dengan Kedah. Sampai bercerai Pulau Pinang dan Kedah ni, ialah isu perang dengan Siam. Tak ada Sayyidina Muhammad. Sampai di Kedah ada satu tempat namanya Kumuk Panjang. Kumuk Panjang bukan orang panjang. Kumuk Panjang sebab kubur syuhada, lepas tanam ramai-ramai. Nama kubur Panjang. Tempat yang sama dekat dengan tempat nama Tanah Merah. Tanah Merah sebab tanah merah sebab darah syuhada. Tanah tukar jadi merah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini sejarah umat Islam Melayu yang perang melawan musuhnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Panjang sungguh perjuangan kita. Maka tuan-tuan, subhanallah, Nabi kata bermula Islam itu asing, dagang, pelik. Fasayaudu ghariban, maka Islam itu kembali pelik. Tapi pengamatan saya, Islam tak pelik. Pelik ni sekitar tahun 60-an, 70-an, 80-an hujung awal-awal pelik. Tak ada pakai tudung macam ni. Orang duduk di pondok, mak saya sendiri ngaji sekolah pondok Tuan Husin Kedah Pala Batas, buka senar tu, mak saya pun pakai tu brek kelumbu. Tak ada kelumbu. Kelumbu tak atas kepala tu, tarik remoy sikit. Itulah bahasa saya panggil kelumbu. Kalau tak tarik remoy tu tak nama kelumbu. Kalau tarik sikit pergi keluar. Salah Sayyidina Muhammad. Tu ngaji pondok tu tahun 70-an, tahun 60-an. Islam itu pelik. Siapa yang buang tudung ni? Penjajah yang buang. Dia buang habis. Manakala pakai tudung dia panggil tak up to date, ketinggalan zaman. Buang tudung baru moden. Maka ramai orang pakai buang tudung. Kalau ngaji di pondok, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau suruh pakai tudung, orang tak mau masuk bah. Jadi tak apa, tak atas kepala sikit. Nak pujuk main juga ngaji pondok. Zaman tu Rasulullah Sayyidina Muhammad nak cari orang buh lebih atas kepala tak ada. Zaman tu songkok. Soalan Sayyidina, serban lagi tak ada. Yang pakai serban tu lebih orang lagi. Kalau buh serban sama ada pi Mekah ataupun tak pi Mekah lagi. Kalau pi Mekah orang panggil haji, tak pi Mekah orang panggil lebih. Tu bahasa dia. Pakai serban juga, tapi tak pi Mekah, dia panggil lebih. Lebih itu mana apa? Weh, lebih hebat oh. Tapi kita kalau budak-budak kita panggil lebih, nak marah tak? Lekeh, kecil yang rasa tu lebih. Lebih tu kata terus dia, lam tu mana lurus orang tu. Ba mana baik.
Ya makna yakin. Jangan buat main. Lurus, baik dan yakin. Ini Tok Lebay ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu ada satu buku kitab lama, Senjata Tok Haji Tok Lebay. Soalan, kau tengok Ustaz. Senjata Tok Haji Tok Lebay. Jadi siapa-siapa yang nak itu Lebay, ini senjata dia. Tahlil kena reti baca. Nak baca apa? Soalan Sayyidina Muhammad. Nak sembelih lembu. Semua ada ilmu Tok Haji Tok Lebay dalam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zaman tu pelik sungguh. Dalam 80-an adalah orang mula belajar pakai pundah orang perempuan. Bagi salam lah assalamualaikum, tapi lepas kata hantu kumkum. Zaman tu. Zaman kita tak ada orang tu. Dah nak zaman tu. Zaman orang pakai pundah, orang bagi salam betul panggil hantu kumkum. Allahu akbar. Lalu pundah dah jadi fenomena. Allahumma salli ala. Dah biasa, orang tak pelik dah. Orang yang hijrah, dia pakai ni, pakai pundah belakang ni. No, ni hikmah PKP. Kalau tak ada PKP, tak pakai pundah lagi muslimat ni. Kami pun nak pakai pundah pula. Maknanya Sallallahu Alaihi Muhammad, zaman ni tak pelik dah. Hari tu dia kata sangat, pakai pundah dah kita. Ni zaman dah. Zaman tak pelik dah. Hari tu pelik. Dulu kalau masuk sekolah agama, orang tanya, nak makan apa? Kalau pergi pondok, orang tanya, nak kerja apa? Lah ni, soalan sama yang peliknya, sebab hari ni yang tak ada kerja bukan hak ngaji pondok, hak masuk universiti. Tak keluar universiti, tak ada kerja. Nampak tak? Lah tak pelik. Makna apa? Sekarang zaman Islam akan menang. Pelik ni, dia nak naik tu pelik. Bila dah dia menyebar, seperti mana orang Mekah, setiap rumah dah ada orang masuk Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, maka kita beruntung dan kita betul sebab kita dah melepasi zaman pelik. Berarti zaman kita duduk ni, Musa ada Sayyidina Muhammad, zaman kita dah nak melihat Islam akan jadi kuasa besar dunia balik, insya-Allah. Kalau umur kita panjang, kita dah tengok, insya-Allah. Sallallahu Alaihi Muhammad. Sebenarnya cuma kita yang jangan tertinggal baik. Orang pakai naik habislah ikut Islam, kita tak ikut lagi. Contohnya zaman lah ni orang dah hantar anak pergi hafal Quran dah. Pergi bagi jadi hafiz dah. Pergi hantar pondok balik dah. Pergi hantar ngaji solat agama dah. Kita duduk nak ngaji macam hak dulu juga. Nanti kita menyebabkan anak kita tertinggalkan pertolongan. No, malu pasal orang malu sebab zaman ke depannya zaman Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan jadikan anak kita menyalahkan kita pula. Anak kita menyalahkan kita. Ni lah mak, pasal apa mak tak pondok dulu, pasal apa mak tak solat agama. Malu mak, orang nak ngaji agama habis dah. Dia tak tahu lagi agama. Sebab itu kata ulama Sallallahu Alaihi Muhammad, satu orang ayah ibu yang hebat, iaitu yang mempersiapkan anaknya untuk masa depan anaknya. Ayah ibu yang hebat ialah ayah ibu Sallallahu Alaihi Muhammad yang mempersiapkan anaknya di zaman anaknya. Faham tak? Kita hari ini jangan dulu didik anak kita zaman kita. Kita didik anak kita zaman dia. Allahumma salli ala Muhammad. Zaman kita zaman hadapan. Zaman akan datang zaman dia. Zaman dia zaman apa? Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah. Jadi hari ini dulu kita nak ngaji susah, nak kena pi. Lah ni duduk di rumah boleh tengok tu. Sallallahu Alaihi Muhammad. Alhamdulillah muju'ala dan PKP. No? Tak ada kerja apa. Pagi-pagi tengok kuliah. Lepas tu esok tengok lagi. Alhamdulillah ada rahmat. Sebab tu Tuhan kata wasi'an rahmati kulla syai'. Rahmat aku meliputi segala sesuatu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekalipun pada awalnya kita rasa susah lah, tapi rupanya ada hikmah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah,
maka kita beruntung dan kita bertuah sebab Allah telah pilih kita untuk kita duduk dalam arus baru. Ini dia panggil bukan norma baru, arus baru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, arus baru. Arus baru ni masalah Sayyidina Muhammad, iaitu bila mana agama kita menyebar ke seluruh alam dan dunia ni, insya-Allah. Masalah Sayyidina Muhammad. Saya ingat tuan-tuan setakat tu dulu untuk pagi ni. Mudah-mudahan insya-Allah majlis ini majlis yang sangat-sangat kita mendapat berkat daripadanya, masalah Sayyidina Muhammad. Dan sehubungan dengan tu, masalah Sayyidina Muhammad, saya nak ajak muslimin dan muslimat masalah Sayyidina yang ada di majlis ni pada 12 Rabiul Awal yang akan datang, lambat lagi 2 bulan lagi. Jadi saya nak jemput semua anak jemaah yang ada ni ke majlis sambutan Maulid Rasul di tempat saya 12 Rabiul Awal. Tengoklah hari apa tu sahabat Syekh Muhammad, insya-Allah. Sebab halunya kami adakan majlis itu sahabat Sayyidina Muhammad dan kehadirannya daripada seluruh pelosok tanah Hayat sampai. Jadi saya jemputlah semua yang ada ni ke sana, insya-Allah. Kita menghayati selawat dan menghargai hari sambutan Maulid Rasul alaihi salatu wasalam. Tu yang pertama sekali. Yang kedua, kalau ada depan kita ni waris-waris yang berfikir, depan ni nak hantar mana anak kita ni. Saya nak jemputlah, Minang hantar ke sekolah saya, madrasah saya. InsyaAllah nak apply Quran pun boleh, nak mengaji sekolah agama pun boleh. Jemput insya-Allah. Yang ketiga ni masalah Sayyidina Muhammad, di luar sana tu ada sikit jualan untuk pondok. Untuk tuan-tuan yang ada sakit-sakit masalah Sayyidina Muhammad, bolehlah beli ayat 30 juzuk Quran. Lepas duk cerita ni, hadut cerita mai ni, sakit-sakit dengan berkat ayat juzuk Quran ni Tuhan bagi lega sakit-sakit tu. Kan kita berjual pun masalah taklah mahal. 6 botol 10 ringgit je. Tuan-tuan mendapat manfaat, kita pun dapat sikit modal nak bangunkan madrasah, insya-Allah. Tengoklah apa-apa yang sesuai, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk kita memberi sumbangan tenaga wang ringgit untuk menegakkan agama Allah, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.